KPM. 96, 97, 98, 99. 100. Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik. Kembali menonton Cergas bersama Jurulatih SSM Sekolah Sukan Malaysia bersama saya, hos anda, Mara Natasha. Hari ini topik kita masih sama iaitu Step Up. Tapi ni kita ada alat baru. Macam mana nak guna ni kan? Seperti Coach Hadan cakap, setiap hari, setiap episod yang baru kita akan pergi dengan lebih mencabar, lebih detail, lebih teknikal. Dan Mara pasti Coach Hadan dah tunggu kita tu. Jadi jom kita mulakan aktiviti kita hari ni sekarang. Episod kali ini masih lagi dengan Coach Hadan, bekas atlet kebangsaan dan juga jurulatih sepenuh masa. Apa khabar, Coach? Khabar baik, Mara. Dah sarapan ke? Sudah, Mara. Makan apa tadi? Makan roti canai special, Mara. Oh, sedap tak ajak ni. Coach, adik-adik tu dah bersedia dah tahu apa yang kita nak buat hari ini? Okey, untuk hari ini aktiviti yang masih sama dan aktiviti yang Mara cakap tadi lebih mencabar dan saya akan ada special untuk nak tunjuk pada adik-adik hari ini. Oh, ada special. Makan roti canai special. Aktiviti hari ini pun special juga Ya, kan? special, Mara. Tapi yang menarik pasal Coach yang Mara suka kan, sebab dia punya warm up session tu menarik. Dan seperti biasa, setiap episod sebenarnya kita mempamerkan warm up session yang berbeza. Aktiviti berbeza, warm up session pun berbeza. Hari ni, jom tengok warm up apa kita nak buat. Saya serahkan pentas kepada Coach. Okey, bersama-sama dengan saya lagi pada hari ini, pada episod kali ini, episod yang ketiga. Saya akan memperkenalkan aktiviti dynamic warm up, coordination warm up, in and out. Okey, macam mana untuk lakukan aktiviti ini? Saya akan tunjukkan. Okey, adik-adik di rumah berdiri dengan tegap dalam keadaan tangan dibengkokkan dalam pergerakan macam adik-adik berlari. Adik-adik akan melompat keluar, kaki kanan ke hadapan dan serentak bersama-sama dengan kaki kiri ke belakang dan kembali melompat ke tengah dengan kiraan 2. Okey, saya tunjukkan yang mula-mula dulu. 1, 2. Okey. Tidak habis di situ, kita akan melangkahkan kaki kanan dan kiri keluar. Kanan dan kiri. Saya akan tunjukkan macam mana. 1, 2 dan kembali ke tengah. Okey, saya akan tunjukkan macam mana cara yang penuh. Okey, adik-adik tengok semua. 1, 2. 1, 2. Okey, habis. Boleh kita lakukan aktiviti coordination warm up in and out sekarang? Boleh. Okey. Dengan kiraan saya, bersedia semua, kaki rapat, tangan dibengkokkan. Kiraan 3. 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 1, 2. Okey, lagi sekali Syafiq. Boleh lebih fokus Syafiq. Okey. Okey. Idea okey. Lagi sekali kiraan 3. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 1, 2. Okey. Okey, itulah dia adik-adik aktiviti regangan dinamik iaitu warm up in and out. Okey adik-adik di rumah, sekarang Coach akan menerangkan hanya satu aspek keselamatan, iaitu aspek keselamatan. Okey, apa yang Coach nak terangkan? Okey, Coach rasa adik-adik di rumah sudah dengar apa yang Coach nak nyatakan di sini. Cumanya Coach nak bagi penegasan, iaitu aspek meminum air dengan mencukupi. Okey, bunyi macam simple kan? Tapi dengan meminum air dengan mencukupi, dia sama ada sebelum, semasa ataupun selepas aktiviti dapat memberikan banyak kelebihan kepada badan kita. Di antaranya apa dia? Okey, badan kita, darah akan mengalir dengan lancar. Bila darah mengalir dengan lancar, badan akan menerima oksigen dengan kadar yang sangat-sangat berkesan. Okey, selain daripada itu, kelebihan meminum air dengan mencukupi.
kita punya recovery adik-adik. Okey. Setelah kita melakukan aktiviti, kita meminum air dengan mencukupi ditambah pula dengan air isotonic drink boleh menyebabkan recovery kita berlaku dengan pantas untuk menyediakan badan kita untuk aktiviti yang seterusnya. Okey, apa dia keburukan air? Air yang tidak mencukupi untuk badan kita. Masalah akan timbul kepada organ dalaman badan kita, terutamanya organ jantung dan ginjal. Okey. Okey, macam mana adik-adik di rumah? Mesti adik-adik di rumah nak tahu macam mana nak tahu badan adik-adik ni cukup air ke tak cukup air. Okey, kita boleh tengok melalui warna air kencing. Okey. Warna air kencing. Okey, adik-adik boleh cuba untuk nak tengok bila pergi buang air kecil, adik-adik tengok warna dia. Sekiranya jernih, maknanya badan adik cukup air, dan sekiranya pekat dan sekiranya kemerah-merahan dan sangat pekat adalah sangat berbahaya. Dia menunjukkan bahawasanya badan adik-adik semua dah dehydration, dan dehydration sangatlah berbahaya. Okey, itu saja untuk tips keselamatan saya untuk kali ini. Okey adik-adik, tibalah kita untuk aktiviti yang seterusnya. Sebagaimana yang saya nyatakan bersama-sama dengan host kita Maira tadi, saya akan memperkenalkan aktiviti yang agak baru kat sini, tetapi masih lagi basic dan adik-adik boleh melakukannya mengikut kreativiti adik-adik. Saya akan menunjukkan cara untuk macam mana nak gunakan dumbbell untuk aktiviti step up ni. Okey, sebelum tu adik-adik, kita akan melakukan dengan tanpa menggunakan dumbbell, iaitu body weight saja. Saya akan tunjukkan caranya, iaitu kita akan lakukan aktiviti step up into shoulder press. Okey, adik-adik saya akan terangkan berkenaan shoulder press terlebih dahulu. Pergerakan shoulder press, adik-adik tengok sini, dia ada dua pergerakan di mana siku berada di bawah, di tepi badan, dan kedudukan kedua adalah siku berada 90 darjah. Dan kita akan menolak tangan ke atas secara lurus dan ke bawah. Okey, dekat sini juga saya nak tekankan berkenaan dengan teknik pernafasan. Okey, semasa kita tangan berada di bawah, kita hendaklah menarik nafas, dan semasa menolak ke atas, kita hendaklah menghembus nafas. Okey, saya tunjukkan macam mana cara tanpa menggunakan dumbbell. Okey, berdiri seperti biasa, berdiri dalam kaki kanan ke atas, tangan berada di sisi, naik ke atas melakukan step up basic, dan terus menolak tangan ke atas dan membawa kembali dan turun ke bawah. Okey, ulangi bagi kaki yang berlainan pula. Pergerakan yang sama, step up ke atas, tangan ke atas dan turun kembali ke bawah dan turun ke bawah. Okey adik-adik, saya akan tunjukkan pula dengan menggunakan dumbbell. Sama juga adik-adik, tangan 90 darjah, step up ke atas dan melakukan aktiviti shoulder press. Okey, lagi sekali, tangan ke atas, melakukan aktiviti shoulder press. Okey, seterusnya kaki kiri melonjak ke atas dan melakukan aktiviti shoulder press. Okey, itulah dia. Okey, seterusnya tibalah giliran Aidil untuk menunjukkan cara-caranya. Silakan Aidil. Boleh dengar sebelum bebanannya? Tanpa bebanan dahulu. Okey. Okey, Aidil, saya nak tengok Aidil buat teknik pernafasan. Adik-adik nak tengok dekat rumah. Tadi sebab saya bercakap. Sekarang ni Aidil tunjukkan macam mana bernafas tu Aidil. Okey. Okey. Okey, mulakan Aidil. Siku naik ke atas Aidil. Okey, saya nak yang 90 darjah. Okey. Okey. Kaki ke atas. Okey, hembus nafas dan tarik nafas. Turun. Kaki stay ke atas Aidil. Okey, lagi sekali Aidil. Kaki kanan. Hembus nafas dan tarik nafas. Okey Aidil, kaki yang tukar kaki. Sekarang kita akan tukar kaki. Pergerakan yang sama. Tangan 90 darjah Aidil. Okey. Okey, go Aidil.
Relax. Okey, adik-adik kat rumah, hendaklah melakukan aktiviti ini. Adik teruskan. Hendaklah melakukan aktiviti ini dengan keadaan badan yang tegap. Okey, untuk sekiranya adik-adik rasa tak mencabar, adik-adik bolehlah menambahkan ketinggian box ini. Okey? Okey, Aidil. Sekarang Aidil akan tunjukkan cara menggunakan dumbbell. Okey, sebagaimana yang coach bagi tahu tadi, adik-adik di rumah bolehlah menggunakan botol air. Tapi jangan gunakan botol air yang kosong. Isikan dengan air ataupun pasir ataupun batu yang kecil untuk menambahkan bebanan. Okey, Aidil. Okey. Bernafas, hembus nafas. Dan lepas nafas, tarik nafas. Lagi Aidil. Okey, lagi sekali Aidil sebelum tukar kaki. Okey. Okey, bagus Aidil. Okey, last sekali Aidil. Okey, itu dia adik-adik. Harapnya adik-adik di rumah dapat melakukan aktiviti ini dengan betul. Okey, itulah saja untuk aktiviti kita yang pertama, iaitu step up into shoulder press. Okey adik-adik, seterusnya kita akan lakukan aktiviti kita hari ini, aktiviti yang kedua. Kali ini kita akan lakukan aktiviti step up bersama-sama dengan aktiviti single leg kick. Maknanya dua-dua kaki adik akan tendang. Okey, saya akan tunjukkan macam mana caranya. Okey, pergerakan yang hampir sama dengan aktiviti yang sebelum ini. Tangan berada di pinggang. Adik-adik akan melonjak ke atas dan menendang ke atas. Dan meletakkan kaki ke box, ke bawah dan menggunakan kaki yang kanan menendang dan terus turun ke bawah. Okey, kenapa kita perlu turun ke bawah? Supaya kita dapat melakukan aktiviti ini secara bergile-gile. Kita terus buat kaki kiri dan kanan. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Naik ke atas, menendang, letak kaki, tendang kaki kiri dan terus ke bawah. Saya akan tunjuk lagi sekali. Naik ke atas, tendang, tendang dan terus ke bawah. Okey, boleh juga adik-adik nak buat dengan intensiti yang tinggi, tak ada masalah. Okey, untuk intensiti yang tinggi, sekiranya adik-adik dah dapat rhythm, dah dapat irama macam mana nak buat ni, adik-adik boleh menambahkan intensiti dengan buat laju. Okey, 1, 2, turun, naik, 1, 2 dan turun. Okey, terpulang pada adik-adik kat rumah. Tengok kemampuan adik-adik sendiri. Okey, seterusnya. Kali ini giliran Syafiq pula untuk melakukannya. Boleh, Coach. Okey, bersedia Syafiq? Boleh, Coach. Okey, Syafiq. Mulakan Syafiq. Lakukan. Okey, turun. Kaki tak perlu off the box bila Syafiq dah turun ke bawah. Oh, okey. Kaki kekal ke atas. Okey. Badan dalam keadaan tegak. Okey, semula Syafiq. Okey. Kaki ke atas, tendang, tendang, turun ke bawah. Badan tegap, tendang. Cuba untuk kontrol Syafiq supaya badan tidak bergerak. Okey. Teruskan Syafiq. Okey, adik-adik di rumah, saya gunakan plyometric box berbentuk form ini untuk melatih badan kita supaya dapat mengawal keseimbangan. Saya boleh juga gunakan untuk yang permukaan yang sangat kukuh, tapi ianya boleh juga digunakan menggunakan plyometric box berbentuk form ini. Ini Syafiq, teruskan. Okey. Okey, tendang dengan lutut Syafiq. Okey, betul Syafiq. Okey, 2 kali lagi Syafiq. Okey. 1 dan yang last kali. Okey, turun ke bawah. Okey, adik-adik di rumah, itulah aktiviti kita yang kedua, iaitu aktiviti step up into single leg kick, left and right.
Okey, kembali lagi adik-adik bersama-sama dengan coach, dengan Aidil untuk aktiviti yang seterusnya. Okey, kalau adik-adik tengok di depan coach kan, coach dah tukar box yang lain. Sebabnya coach akan gunakan permukaan box yang lebih kukuh. Okey, untuk aktiviti kita yang seterusnya adalah aktiviti yang coach namakan sebagai explosive step up. Okey, maknanya elemen power kita akan ada untuk aktiviti ini. Okey, untuk melakukannya, adik-adik hendaklah meletakkan kaki kanan di atas box, kaki kiri di bawah. Pergerakan tangan, adik-adik hendaklah menggunakan pergerakan tangan seperti adik-adik berlari. Adik akan menghayun ke atas berkoordinasi dengan kaki. Okey, aktiviti kita akan melonjak daripada bawah ke atas dan membawa lutut ke hadapan dan melompat. Itu gerak perlahan dia. Okey, coach akan tunjukkan cara yang laju. Okey, adik-adik di rumah, perlu diingat aktiviti ini perlulah dilakukan dengan pantas. Sebab kita dah namakan dah eksplosif, kalau kita buat slow, tidak mencapai apa maksud eksplosif ataupun power itu. Okey, coach akan tunjukkan cara untuk buatnya secara penuh. Okey, kaki terus dibawa ke belakang adik-adik. Okey, coach akan tunjukkan cara untuk kaki yang satu lagi. Okey, satu lagi di sini semasa mendarat. Selepas adik-adik melompat, adik-adik hendaklah mendarat dalam keadaan kaki sedikit dibengkokkan. Okey, untuk mengelakkan kecederaan dan untuk berlakunya proses penyerapan daya. Okey. Saya akan tunjukkan. Okey adik-adik, sekiranya adik-adik hendak menambahkan intensiti untuk acara aktiviti ini, bolehlah adik-adik melompat dengan lebih tinggi tetapi dengan kawalan, di dalam kawalan. Okey, seterusnya Aidil tunjukkan kepada adik-adik kat rumah macam mana untuk nak membuat aktiviti ini. Okay, dimulakan dengan kaki kanan sebanyak 5 kali Aidil. Okey, mendarat dengan membengkokkan lutut sedikit. Okey Aidil. Okey Aidil, cuba lonjak lebih tinggi Aidil. Okey. 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 Okey, berhenti sekejap Aidil. Okey, adik-adik kat rumah, sekiranya adik-adik hendak melonjak tinggi ke atas, adik-adik hendaklah menghayunkan tangan adik-adik dengan pantas. Okey? Sebab tangan akan membantu pergerakan kaki kita. Okey adik, cuba hayun tangan dengan pantas adik. Okey, badan tegap semasa ni. Okey adik, kaki kiri 5 kali. Okey, pergerakan yang bagus. Okey, cuba untuk mengawal supaya tidak pergi ke tepi. Okey Aidin. Okey, lagi 2. Okey, last sekali. Okey. Itulah dia adik-adik aktiviti explosive step up, aktiviti kita yang ketiga. Untuk trivia hari ini, Mari nak menyentuhkan sikitlah tentang teknik pernafasan. Sebenarnya teknik pernafasan ini sangat penting sebab bila kita buat senaman, bila kita bertanding terutamanya, kita akan bernafas dengan lebih pantas dan dengan ini badan kita akan membakar lebih banyak energi. Jadi, untuk menjadi seorang atlet yang baik, yang luar biasa, yang akan mengalahkan orang lain adalah dengan mengawal pernafasan. Jika kita bernafas tercungap-cungap seperti badan kita akan makan banyak energi dan fikiran kita akan macam blur sikit. Jadi, sebelum bertanding, semasa bertanding, kita kena bernafas dengan tenang supaya kita dapat buat keputusan dengan lebih jelas, dapat fikir dengan lebih matang. Dan ini juga dapat membantu dalam sistem pelajaran. Sebelum masa nak ambil exam ni, kita boleh ambil nafas yang tenang, deep breath dan semua ni akan membantu kita untuk berfikir dengan lebih jelas. Okey adik-adik di rumah, setelah kita lakukan aktiviti yang mencabar tadi, tibalah masanya kita melakukan aktiviti regangan. Yang pertama merupakan regangan standing hamstring stretch.
Okey, regangan standing hamstring stretch. Okey, macam mana nak buatnya? Kaki di hadapan, bawa kaki ke hadapan dan membengkokkan kaki belakang. Okey, kaki hadapan adalah lurus dan membawakan tangan ke lutut. Secara perlahan-lahan dan ingat, dalam kiraan 5 ke 10 saat tahan. Okey, untuk sekiranya adik-adik di rumah melakukan aktiviti ini tak rasa pada bahagian hamstring, adik-adik bolehlah turun ke bawah dengan meletakkan tangan di tepi di hujung jari dalam keadaan yang tegap. Okey. Sama juga untuk kaki yang sebelah lagi, kaki kiri. Ulur kaki ke hadapan, bengkokkan kaki yang belakang. Berdiri dengan tegap, bernafas dengan rileks dan kira. Boleh Aidil dan Boleh. Syafiq, kita akan lakukan dengan menggunakan kaki yang kanan terlebih dahulu di hadapan. Okey, kita akan mulakan. Sedia, keluarkan kaki kanan. Bengkokkan kaki belakang, luruskan kaki hadapan dan tunjukkan ke atas kaki hadapan. Okey. Bawakan tangan ke lutut dalam keadaan tegap, badan tegap. Kira 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kembali. Bangun kembali dalam keadaan yang perlahan-lahan. Okey. Okey, seterusnya bahagian yang satu lagi. Luruskan kaki hadapan, bengkokkan kaki belakang. Letakkan tangan di lutut dalam keadaan badan yang tegap. Nafas macam biasa, kiraan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Bangun dengan perlahan-lahan. Okey, itulah dia adik-adik aktiviti regangan secara statik hamstring stretch. Ya adik, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Tadi dah berpeluh-peluh buat macam-macam exercise kan? Tapi coach, sebelum tu nak tanyalah. Kalau adik-adik ni macam Maira lah, tak ada dumbbell kat rumah, macam mana ni? Okey, sebagaimana yang saya terangkan di episod yang telah lalu, adik-adik sekiranya mengikut kreativiti. Sekiranya tak ada dumbbell, boleh gunakan botol air. Okey, modified. Okey, modified botol air dengan berisi air ataupun pasir. Okey. Kalau sekiranya tak ada botol air, ada di kalangan atlet coach yang melakukan dengan mengangkat tonggas pun ada. Ui, angkat tonggas berat tu coach. Tapi hendaklah perlulah mahir melakukan aktiviti itu sebelum melakukan aktiviti modifikasi. Jangan terlalu berat lah. Yes, keselamatan yang utamanya keselamatan kan. Jadi coach, ada macam-macam lagi aktiviti kan? Ya, Kita ada lagi macam-macam 2 episod bersama coach. Jadi jangan lupa untuk bersama kami lagi esok pada waktu yang sama hanya dalam Cergas bersama coach. Practice make progress. Bye.